Kepada seni bahasa. Okey. Okey, dalam seni bahasa kali ini kita akan belajar tentang pantun. Salah satu pantun yang sangat terkenal adalah pantun jenis 4 kerat. Ada banyak jenis pantun. Pantun yang paling pendek adalah pantun 2 kerat. Kemudian yang paling panjang adalah pantun 12 kerat. Dan pantun yang paling popular atau yang paling selalu kita dengar adalah pantun 4 kerat dan pantun 2 kerat. Okey, pantun 4 kerat contohnya. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Okey, untuk pantun 4 kerat, ciri-cirinya mempunyai pembayang. Pembayang adalah pada 2 baris pertama. Kemudian ada maksud pada 2 baris kedua. Kemudian setiap baris mempunyai 4 atau 5 perkataan. Tuai padi antara masak, 4 perkataan. Setiap baris mempunyai 9 hingga 12 suku kata. Tuai, 2 suku kata. Padi, 2 suku kata. Antara, 3 suku kata. Masak, 2 suku kata. Jadi, jumlah semua suku kata adalah 9 suku kata dalam satu baris. Ini contoh. Kemudian, rima akhir pantun ialah A, B, A, B. Bermaksud, baris pertama, baris ketiga sama akhirannya. A, A. Baris kedua dan baris keempat sama akhirannya. An. Okey. Pengajaran dalam pantun meliputi pengertian, membimbing, mendidik, memberikan panduan, peringatan, iktibar, teladan dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh pantun 4 kerat. Untuk Komsas tingkatan 1, kamu akan belajar pantun 2 kerat, nasihat. Okey, pantun ini terdapat dalam buku Antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Ini adalah pantunnya. Mula-mula cikgu akan bincangkan bersama kamu maksud setiap rangkap pantun. Rangkap pertama. Berapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Maksudnya, perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang berkait rapat dengan sifatnya. Kenapa dia katakan berkait rapat? Nampak dibandingkan di sini adalah lutut dengan pelipat. Kalau kamu lihat di lutut kamu, di belakangnya adalah pelipat. Sangat dekat. Di situlah dikatakan perbuatan dan tindakan berkait rapat dengan sifatnya. Rangkap kedua. Sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap. Okey, maksudnya orang yang suka bermalas-malasan akan rugi dan ketinggalan. Macam mana dimaksudkan dengan bermalas-malasan? Okey, melalui rangkap ini, orang selimut selalu lelap. Maksudnya, orang yang selalu berselimut selalu tidur. Okey. Yang seterusnya, rangkap ketiga. Hitam-hitam, pucuk kawah, sungguh hitam dipandang lawa. Maksudnya, setiap orang mempunyai keistimewaan dan kelebihan tersendiri. Sungguh hitam dipandang lawa. Rangkap keempat. Emas perak, tembaga suasa, malas bergerak, tidak merasa. Maksudnya, seseorang yang malas berusaha tidak akan memperoleh kejayaan. Rangkap kelima. Buah sintang, buah senikul. Satu memegang, satu memikul. Maksudnya, amalan kerjasama mesti diamalkan dalam melakukan sesuatu aktiviti. Seterusnya, tema bagi pantun tersebut adalah
pelbagai nasihat yang membina dalam kehidupan manusia. Kemudian kita akan bincangkan tentang persoalan. Persoalan adalah perkara-perkara yang dibincangkan di dalam sesuatu prosa, sama ada pantun, syair, cerpen, novel dan sebagainya. Okey, persoalan pertama. Kepribadian mulia merupakan satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan. Maksud kepribadian mulia adalah sikap yang baik, sikap yang mulia. Kemudian, sikap malas membawa kegagalan. Orang yang malas tentulah tidak akan berusaha. Jadi, pasti tidak akan berjaya. Yang ketiga, amalan kerjasama membolehkan tugasan berat menjadi ringan. Macam tadi, dalam masuk rangkap yang kelima, amalan kerjasama membolehkan tugasan berat tu dibuat bersama-sama. Jadi akan menjadi lebih mudah. Bahagian seterusnya, kita akan bincangkan tentang bentuk pantun. Bentuk pantun adalah ciri-ciri yang terdapat di dalam sesuatu pantun. Okey, ini pantun dua kerat yang kita bincangkan sebentar tadi. Okey, bentuk pertama adalah bilangan rangkap. Kita perhatikan berapa bilangan rangkap yang terdapat dalam pantun ini. Rangkap pertama, rangkap kedua, rangkap ketiga, rangkap keempat, rangkap kelima. Jadi jumlahnya 5 rangkap. Seterusnya, berapa bilangan perkataan? Bilangan baris dalam satu rangkap. Okey, jadi di dalam setiap rangkap ini terdapat 2 baris. Baris pertama, baris kedua. Seterusnya, bilangan perkataan. 3 hingga 5 patah perkataan dalam satu baris. Okey, cuba kita tengok di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baris ini ada 5 perkataan. Baris kedua. 1, 2, 3, 4. 4 perkataan. Okey, kamu teliti semua setiap baris ni dan berapa bilangan perkataannya. Yang 3 patah perkataan ni kita dapat daripada baris yang mana? Baris yang pertama dalam rangkap ketiga. Hitam-hitam pucuk kawah. Hitam-hitam ini adalah kata ganda dan dikira sebagai satu perkataan. Jadi, 1, 2, 3. 3 perkataan. Jadi, dalam setiap baris pantun ini, perkataan yang paling sedikit adalah jumlahnya 3 perkataan. Jadi, kita ambil 3 hingga 5 patah perkataan dalam satu baris. Yang seterusnya, bilangan suku kata. 8 hingga 11 suku kata setiap baris. Jadi, kamu kena kira lagi sekali berapa bilangan suku kata bagi setiap baris. Yang paling sedikit hingga dengan yang paling banyak suku kata. Bagaimana cara mengira suku kata? Okey. Berapa? 3 suku kata. Jauh. 2 suku kata. Wujud. 2 suku kata. Dengan. 2 suku kata. Sifat. 2 suku kata. Okey. Jadi, jumlah semua suku kata adalah 11 suku kata. Ini adalah yang paling panjang. Cuba kita tak cari yang manakah baris dengan suku kata yang paling pendek. Okey, baris yang sama juga. Rangkap ketiga, baris pertama. Hitam. 4 suku kata. Pucuk. 2 suku kata. Kawah. 2 suku kata. Jadi jumlahnya 8 suku kata. Okey, jadi yang paling sedikit 8, yang paling banyak 11. Jadi kita ambil julatnya 8 hingga 11 suku kata dalam setiap baris. Okey, kemudian kita tengok rima akhir. Apa maksud rima akhir? Okey, rima akhir adalah pengakhiran bagi setiap baris. Kamu perhatikan rangkap pertama.
Okey. Akhirannya at. Baris pertama at. Baris kedua pun at. Sama. Baris rangkap kedua. Up. Up. Sama. Rangkap ketiga. Wa. Wa. Sama. Rangkap keempat. Sa. Sa. Pun masih sama. Rangkap kelima. Kul. Kul. Pun masih sama. Jadi, bila sama, kita labelkan sebagai rima akhir A. Maksudnya, kedua-duanya sama. Jadi, bila rima akhirnya sama, bentuk adalah terikat. Ada dua bentuk di sini. Dia adalah bentuk terikat ataupun bebas. Bentuk bebas adalah rima akhir yang tak sama. Untuk contoh pantun dua kerat ini, rima akhirnya sama, A. Jadi, bentuknya adalah terikat. Okey, jelas? Jika ada sebarang permasalahan, boleh tanya cikgu nanti. Bahagian seterusnya, kita akan bincangkan tentang gaya bahasa. Gaya bahasa pertama, kata ganda. Kata ganda adalah kata ganda yang terdapat di dalam sesuatu prosa. Contoh dalam pantun dua kerat tersebut adalah hitam-hitam. Hitam-hitam pucuk kawah. Seterusnya, imej alam. Imej alam bermaksud alam semula jadi yang kamu letakkan di dalam sesuatu prosa. Okey, dalam pantun ini terdapat semut. Terdapat emas, perak, tembaga dan suasa. Okay. Katakan kamu, ada di dalam prosa tersebut bincangkan tentang matahari. Boleh masukkan matahari. Angin. Boleh masukkan angin. Ombak. Masukkan ombak. Pantai. Okey, yang berkaitan dengan alam semula jadi, kamu boleh katakan sebagai imej alam. Asonansi adalah pengulangan vokal. Huruf vokal adalah A, E, I, O, U. Okey, untuk contoh ini adalah vokal A. Okey, di mana pengulangannya? Emas, A. Perak, A. Tembaga, A. Suasa, A. Seterusnya, aliterasi. Aliterasi adalah pengulangan huruf konsonan. Untuk contoh dalam pantun ini adalah konsonan M. Okey, di mana konsonan M? Satu, memegang. Satu, memikul. Pengulangan MM di situ. Perbincangan terakhir kita adalah tentang nilai dan pengajaran. Nilai pertama, sifat baik hati. Pengajarannya, kita hendaklah menanam sifat baik hati di dalam diri untuk dijadikan amalan hidup. Untuk pengajaran, kamu mesti meletakkan kita hendaklah, ataupun kita mestilah, ataupun kita haruslah. Perkataan yang seumpamanya dengannya lah. Okey. Pengajaran kedua. Nilainya gigih berusaha. Pengajarannya, kita hendaklah gigih berusaha dalam mencapai matlamat hidup supaya tidak ketinggalan. Pengajaran ketiga. Nilainya adalah berfikiran positif. Pengajarannya, kita hendaklah berfikiran positif dan mengelakkan perasaan terlalu merendah diri. Pengajaran keempat, kita hendaklah saling membantu dan bekerjasama agar kerja yang berat dapat diringankan. Nilainya adalah bekerjasama. Nilai dan pengajaran ini walaupun dua komponen yang berlainan tetapi sangat saling berkaitan. Dalam setiap nilai ada pengajarannya. Jadi, untuk setiap pengajaran ni, kamu boleh ambil satu nilai. Itu sahaja untuk pantun dua kerat. Cikgu harap kamu salin semua nota ini di dalam buku pemahaman. Jadi, salin nota tersebut daripada slide yang kedua. Slide yang pertama adalah tajuk saja. Kamu salin daripada slide kedua hinggalah slide yang terakhir. Itu sahaja daripada cikgu. Semoga semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.